Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali. Okey, kali ini saya nak kongsikan sesuatu yang menarik juga untuk kita pelajari ataupun cuba, iaitu kita akan tengok apa yang dikatakan Poll Everywhere. So Poll Everywhere ni sebenarnya app ataupun platform untuk live vote or live survey activity yang dah agak lama. So sekarang ni pesaing dia adalah Mentimeter. Tapi walaupun dia dah lama, tapi masih relevan, masih diguna pakai sehingga sekarang. Saya sendiri pun dah guna sejak saya ingat 2007 ke 2006 tapi masih sampai sekarang saya masih guna. So apa yang bestnya untuk Poll Everywhere ni, memang dia relevan dan boleh diguna pakai sama seperti live poll yang lain, dan setiap platform ni ada dia punya kelebihan dan kekurangan, macam Mentimeter juga so ada kelebihan dan kekurangan. So kita tengok Poll Everywhere ni. So kita akan pergi ke Google. So kita type Poll Everywhere. Okay, bagi yang belum ada account, first time nak cuba so kena sign up kena sign up account. Pilihlah untuk teacher ke, untuk user ke, terpulang jadi dia akan ada interface ni lah. Cuma untuk versi percuma yang free ni dia ada limitation. Walau bagaimanapun kita boleh guna pelbagai features yang sedia ada. Kalau kita masuk dekat dia punya setup dia ataupun preference dia. So kalau tengok aktiviti ni, saya sebenarnya dah banyak aktiviti saya buat sebelum ni banyak sangat. Memang saya dah selalu guna sangat. Cuma akaun saya ni dia hanya boleh diguna pakai untuk 40 respon. Jadi kalau responden ataupun audience kita agak ramai, so platform ni tak sesuai sangat lah. Boleh guna platform lain seperti Mentimeter. Tapi Mentimeter ada limit juga dia punya pembinaan soalan ataupun slide. Tapi dalam Poll Everywhere ni dia boleh buat banyak, tak ada masalah. So ini antara feature yang saya dah buat. Ini yang sangat simple, iaitu kita nak dapat respon secara terus daripada responden on the spot. Contohnya, how are you feeling today? So di sini kita akan activate dia dan kita akan present. So dia akan keluar paparan. So paparan ni dia akan nampak pada skrin komputer responden ataupun audience, termasuk phone mereka lah kan. Jadi kita akan beri arahan kepada responden untuk pergi ke address ni dan masuk kod ID ni, maka automatik dia akan berespon. Contoh ni dah ada respon dah ada orang yang respon pada survey ataupun respon emotion ni. Okey, itu yang salah satu. So banyak lagi saya buat. Saya tunjuk contoh-contoh dulu, nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat poll ni lah ataupun activity survey ni contohnya saya nak ada pihak memilih secara gambar, secara picture. Pun ada juga function secara picture. Jadi kita bagi dia picture, kemudian dia pilih. Contoh saya buat poll ni. Saya display Premier ataupun English League. Dia letak nama, dia punya club. Dia akan vote club mana yang paling disukai. Ikutlah responden kita masa siapa. Jadi kita boleh dapat live. Dia akan bergerak cara live ni, akan bertukar. So ini dia punya salah satu dia punya features lah, iaitu kita boleh taruh gambar. Dan ada juga lagi kita boleh taruh ranking. Contohnya saya pernah buat ranking kejap. Saya lupa, mungkin saya dah delete ke apa ke mungkin saya dah delete dah. Saya pernah buat ranking untuk menu. Jadi menu ni dia boleh susun lah menu yang paling digemari dan tidak digemari. Contohnya ni kita buat carta secara live, carta pie secara live. Kita buat pilihan dia punya telco
contoh kita nak tengok feedback daripada audiens kita suka guna telco apa. Jadi bila kita share dia punya ID ni ataupun dia punya kod atas ni, dia access, dia akan bagi feedback on the spot. So kita tahulah respon telco mana menjadi pilihan respon kita on the spot. Jadi kita just nak tengok feedback secara cepat daripada respon kita. Okay, and then saya nak tunjuk outcome daripada pelajar saya. Saya guna untuk outcome pelajar saya. Untuk buat quiz mungkin tak sesuai sebab numbers dia terhad. Kalau student kita atau pelajar kita bawah 40 orang okey kot tapi kalau pelajar kita ramai sikit mungkin tak sesuai kan. Contohnya pelajar kita ada 40-39 boleh Kalau ramai boleh buat aktiviti, tapi aktiviti yang santai yang tak ada kita beri markah lah. Cuma aktiviti untuk dapat feedback, kita nak mulakan kelas ke, kita nak kenal ke kan. Contohnya sebab soalan pada responden pelajar saya siapa saya. Jadi saya tanya soalan, anda daripada mana kan. Jadi pelajar jawab ni kan. Jadi kita boleh tahu keadaan pelajar kita, mereka ni daripada kawasan mana, negeri mana. Jadi kita nampak ni respon daripada pelajar saya kan. Okay, and then soalan yang seterusnya. Okay, makanan yang digemari. Kita tanya mereka jadi mereka akan letak lah kan. Jadi dia ada elemen interaksi interaksi dengan diri kita lah bila kita buat live ataupun kita berkomunikasi dengan mereka dalam slide jadi tak adalah komunikasi salah kan. Ini biasa kita buat sebelum kita buat kuliah yang biasa lah kan, dapat respon daripada pelajar kita. Okay, next dia tanya dia kan lagi kan, nak jadi apa dalam masa 20 tahun akan datang. Tapi ada juga kadang-kadang pelajar kita ni dia jawab agak-agak nakal sikit tapi tak apalah, kita layankan mereka kan. Nak jadi The Rock, nak jadi seorang yang beristeri ataupun memiliki pasangan rumah tangga kan, contoh kan. Nak jadi wanita berkejaya, professional engineer kan. Tak apalah, kita layan je lah as long dia happy, dia suka ada nak jadi business owner, to the moon. Jadi okey kita terima je lah apa saja mereka punya feedback suka-suka kan, nak tengok dia punya feedback mereka dan ada juga features yang bukan saja setakat perkataan ataupun feedback tulisan macam tu so kita boleh juga buat satu yang sangat best, iaitu kita boleh buat word cloud. So word cloud ni kita boleh catch keyword contohnya ni kan, bila saya tanya satu soalan pelajar saya dah kan, apa yang mereka expect daripada course yang mereka akan ambil ni kan. Jadi mereka akan key in keyword-keyword yang mereka rasa mereka nak apa sebenarnya. Jadi kat sini kita boleh tengok keyword yang highlighted ataupun yang dominan, yang main. Jadi kat sini mereka memang nak ilmu, nak understand, knowledge, nak belajar traffic sebagainya lah, sebab saya ajar traffic engineering kan. Jadi feedback ni sebenarnya berguna untuk diri kita dan kita boleh fokuskan kepada minat atau keinginan mereka jadi benda ni features ni ada boleh digunakan dan memang dia pun free percuma, tak perlu nak subscribe lagi, tak perlu nak ambil yang package yang premium sebagainya lah. Package premium tu dia lagi banyak, kita boleh explore ok, so macam mana kita nak buat poll everywhere ni. So kita akan mulakan dengan aktiviti. So kalau kita aktiviti, kita klik aktiviti kat sini ni kan, klik aktiviti. Kemudian aktiviti ni kat sini lah pilihan kita. Pilihan kita ada nak multiple choice ke, nak word cloud ke, nak Q&A ke, survey ke, open question. So sangat banyak pilihan dia Jadi sebab emotion scale kan. Okay, ada yang ladder kan, leaderboard dia boleh susun ada yang ranking dia susun. Jadi apa saja kita buat kat sini, kita buat soalan, kemudian kita masukkan jawapan ataupun kita masukkan gambar. So tak ada masalah, semua dia akan boleh generate. Once kita dah generate, sebagi yang saya dah buat kan, once saya dah generate, contohnya soalan ni once saya dah generate, kita ambil soalan tu yang kita dah buat tu, kita generate, kemudian kita akan aktifkan dia kemudian bila kita aktif, kita present. Okay, sebelum kita pergi present, kita kena lihat dulu configure dia kat sini okay, siap responnya macam mana. Okay, kalau kita setting website ataupun menggunakan ID macam ni,
Okay, dia akan type kita punya ID ni lah, polev.com/id ni ID kita, jadi dia dapat masuk ke dalam soalan yang kita dah set ni. Kemudian ada juga kaedah menggunakan teks, dia hanya masuk ke in-tag macam ni. Kalau kita pilih ni, dia akan gunakan phone dan teks saja, tak perlu menggunakan smartphone biasa boleh. Cuma limitation dia yang ini mungkin di region kita tak sesuai, tak boleh, sebab kod dia mungkin tak berfungsi. Jadi saya inaktifkan dia, saya tak buat, saya inaktif, saya uncheck, tak boleh. Saya gunakan yang satu je, yang gunakan ID ni. Okay, kemudian audience restriction, yang ni kalau kita nak limitkan untuk aktiviti tertentu, kita boleh restrict. Kalau biasanya kita open lah kan. Kemudian lagi setting response. Jadi yang ni kita boleh set berapa kali mereka boleh buat cubaan. Jadi kita jangan buat multiple key in, kita buat sekali je. Kalau kita multiple key in, jadi banyak kali dia buat percubaan, jadi mungkin responden ataupun pelajar lain tak berkesempatan lah kan. Jadi kita buat sekali je, dia boleh buat sekali key in je. Jadi soalan lain pun dia buat sekali juga. Kita setting macam tu. Kita dah selesai setting, kemudian kita boleh test ataupun kita boleh send, kemudian kita boleh present. Ini terpulang lah, kita nak beri step yang tak bagi. Kalau kita boleh nampak sini ni layout pada phone ataupun pada komputer. Biasa pada phone lah kan, kita akan interact dengan pelajar dengan menggunakan smartphone mereka Okay, kita boleh kat sini kita buat apa-apa kan. Design contohnya traffic traffic system contohnya lah. Okay, ini demo. Jadi yang kita type kat sini, dia akan keluar dekat paparan ni lah. Okay, paparan ni kita boleh tak tunjuk dan nak tunjuk. Biasanya kita akan biar student masuk dalam account kita, ID ni, kemudian dia dah daftar nama, dah tulis nama, ID ataupun username dia, dan baru kita akan present. Once kita present, dia akan keluar slide ni. Kalau tak ada respon, dia tak ada lagi. Ni dah ada respon kan, dia dah simpan respon. Jadi kita arahkan pelajar kita pergi ke poll ni, polev.com/ nama ni, dia akan auto generate. Kalau kita subscribe, dia boleh buat nama yang kita pilih. Tapi kalau kita tak subscribe ataupun tak langgan, kita nak isi yang percuma free, jadi dia akan auto generate. Okay, bila dia dah keluarkan ID kita ni, pelajar akan type ataupun user akan type, pergi masuk, dan dia akan nampaklah slide ni, soalan dekat dia punya phone, dia akan berjawab lah kan. Ini dia akan keluar satu persatu feedback daripada berapa banyak responden kita tanya. Okay, dah selesai, kita boleh keluar. Dan apa yang kita buat ni sebenarnya, kita boleh download. Kita boleh download dia punya data dia ataupun outcome dia lah kan, boleh download. So kat sini kita boleh tengok, dan kita boleh kita boleh ambil dia punya data dia untuk disimpan. Okay, dan biasanya kalau kita dah buat soalan kepada audience, dia akan simpan ni. Jadi kalau kita nak ulang lagi soalan ni, mungkin dia dah mencapai limit dia, sebab kadang-kadang dia hard pada 40 je. Jadi kita kena buat apa? Kita kena clear kan. So kat sini kita ada first yang kita boleh check respon. Kita boleh check si respon, siapa responden kita dan apa muka respon, dan kita boleh download terus. Tadi kan saya dah klik tadi, saya dah ambil respon. So dia akan keluar dalam file Excel lah. So file Excel ni menarik, kita boleh simpan dan kita boleh tengok data dia kan. So ini contoh file Excel tadi lah yang saya dah download tadi. So kita boleh tahu siapa yang respon, so apa jawapan dia dan apa username dia kan, siapa dia ni. Jadi kita simpan lah kan, untuk kita nak tahu siapa mereka dan kat mana mereka dan sebagainya lah. Dan kalau kita dah sampai limit dia, kadang-kadang bila dah sampai limit ni, dia tak boleh nak respon. So apa kita buat? Kita perlu clearkan dia. So kita perlu clearkan dia. Kita klik kat sini. Jadi kita ada clear kat sini. Clear kat sini. Dia dah klik clear ni, dia akan auto save dalam dia punya database, dan soalan ni akan fresh dan tak ada responden lah. Itu cara untuk kita restart kita punya survey ni ataupun activity slide ni lah.
Kalau tak, nanti dia tak boleh respon pada sampai limit dia 40 user so benda ni kita kena check lagi dari masa-masa lah kan. Jadi itu saja saya nak kongsikan bagaimana ini kita boleh gunakan satu platform yang kita namakan dia sebagai Poll Everywhere. Dah lama tapi masih lagi relevan sampai kini, masih lagi aktif. Walaupun dah lama tapi masih digunakan, masih lagi popular walaupun yelah benda dah lama kan. Sekarang ni trendingnya orang pakai Mentimeter lah. Tapi Mentimeter ni yang free-nya kita boleh buat beberapa slide saja. Kalau kita nak buat quiz yang free boleh buat 2 slide. Kalau question biasa kita boleh buat 5 slide. Tapi untuk Poll Everywhere ni banyak contohnya saya punya ni saya punya ni banyak dia buat ni yang student ni banyak. Dalam satu folder ni ada beberapa soalan saya boleh tambah walaupun dia limit kepada user pula lah. Tapi kalau Mentimeter tu user boleh banyak cuma soalan kita kena limitkan. Itu dia punya kekurangan dan kelebihan lah. Ok, saya rasa itu saja yang saya kongsikan pada episode kali ini. Saya harap sedikit sebanyak boleh memberi manfaat dan pilihan kepada kita untuk buat aktiviti survey ataupun poll live dengan responden ataupun pelajar kita. Ok, jika rasa bermanfaat boleh like, share kepada mereka yang di luar sana mungkin tidak tahu. Ok, sekian dulu, terima kasih kerana sudah menonton. Berjumpa dalam perkongsian episod kali akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.